Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga murid-murid berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Saya Cikgu Suzana binti Muhammad Adi, Guru Sains tahun 6, 2021. Pada hari ini, saya akan mengajar mengenai corak hubungan antara hipotesis dan kesimpulan. Okey, yang pertama adalah soalan corak. Bagaimana kita nak menjawab soalan corak dalam soalan sains? Cara menjawab dia ialah, apabila kita lihat kata kunci pada soalan ada perkataan corak atau pola, itu adalah soalan corak. Cara menjawabnya, kita boleh gunakan perkataan bertambah, menaik, meningkat, berkurang, menurun, sekata. Tidak boleh menggunakan perkataan selain daripada perkataan di atas. Itu sekiranya ada satu corak atau pola dalam soalan tersebut. Jika ada dua pola atau lebih dalam jawapan, maka kita perlulah tambahkan corak sahaja. Contohnya bertambah, berkurang, bertambah, berkurang, sekata. Corak adalah pada soalan jadual, masa di atas dan pemboleh ubah di bergerak balasnya adalah suhu air di bawah. Masa 2, 4, 6, 8, 10. Masa dia adalah corak dia bertambah. Suhu air dia adalah 40, 50, 60, 70 dan 80. Corak dia adalah juga bertambah. Selalunya soalan corak dia akan tanya tentang corak pemboleh ubah bergerak balasnya. Cara contoh jawapan dia adalah bertambah. Kerana pemboleh ubah bergerak balasnya hanya mempunyai satu corak iaitu bertambah. Yang kedua adalah cara menjawab soalan hubungan, hipotesis atau kesimpulan. Jika pemboleh ubah dimanipulasinya dan pemboleh ubah bergerak balasnya mempunyai corak. Dua-dua mempunyai corak. Kata kunci dalam soalan adalah hubungan, kesimpulan atau hipotesis. Ketiga-tiga soalan ni mempunyai cara menjawab atau teknik menjawab yang sama. Cara menjawabnya adalah semakin corak PM, semakin corak PB. Contoh soalan. Di sini ada jadual iaitu jadual atas bawah. Yang atas adalah PM iaitu masa. Masa 2, 4, 6, 8, 10 minit. Pola dia adalah meningkat. Bawah adalah pemboleh ubah bergerak balas iaitu suhu air. Pola dia adalah 40, 50, 60, 70 dan 80 darjah Celsius. Maka corak dia adalah meningkat. Dua-dua pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balasnya adalah mempunyai pola. Cara jawapan adalah semakin bertambah. Bertambah adalah corak, masa, pemboleh ubah dimanipulasi. Semakin bertambah adalah corak, suhu air adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi jawapannya adalah semakin bertambah masa, semakin bertambah suhu air. Seterusnya, cara kedua adalah apabila PM ada satu corak sahaja tetapi PB ada dua corak. Kata kunci sama iaitu hubungan, kesimpulan dan hipotesis. Cara menjawabnya panjang sikit iaitu semakin corak PM. PM ada satu corak tetapi PB ada dua corak. Semakin corak satu PB dari kemudian corak dua. Itu adalah teknik menjawab jawapan apabila corak di PB ada dua. Contoh soalan. Okey, kita tengok dalam jadual ni. Ini adalah jadual
kiri kanan. Yang kiri adalah PM iaitu masa, yang kanan adalah PB iaitu panjang bayang-bayang. Kita nampak di sini bahawa masa mempunyai satu corak iaitu meningkat. Manakala pemboleh ubah bergerak balasnya berkurang ataupun menurun dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan bertambah dari pukul 2 petang hingga 4 petang. Di sini PB-nya mempunyai dua corak. Satu adalah corak 1, yang seterusnya adalah corak 2. Apabila PM ada satu corak dan PB ada dua corak. Cara menjawabnya ialah semakin corak PM, semakin bertambah masa. Semakin corak PB, semakin bertambah panjang bayang-bayang dari 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dari 8 pagi hingga 12 tengah hari adalah masa corak 1, kemudian bertambah. Bertambah adalah corak 2. Semakin bertambah masa, semakin bertambah panjang bayang-bayang dari 8 pagi hingga 12 tengah hari. Kemudian bertambah. Adalah jika pemboleh ubah dimanipulasi tiada corak tetapi pemboleh ubah bergerak balasnya mempunyai corak. Cara menjawabnya adalah semakin sifat PM, sebab PM tiada corak, semakin corak PB. Contoh soalan. PM adalah jenis permukaan dalam jadual kiri kanan. PB di sebelah kanan adalah jarak yang dilalui oleh lori mainan. PM tidak mempunyai corak iaitu jubin, kayu dan rumput tidak mempunyai corak, manakala pemboleh ubah bergerak balasnya mempunyai corak menurun. 140, 80 dan 10. Cara menjawabnya ialah semakin kasar adalah sifat bagi permukaan, PM adalah jenis permukaan. Semakin kasar jenis permukaan. Semakin berkurang adalah corak pemboleh ubah bergerak balas, jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Semakin kasar jenis permukaan, semakin berkurang jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Okey, seterusnya adalah jika PM dan PB-nya tiada corak. Cara menjawabnya ialah jika ada pemboleh ubah dimanipulasi, maka pemboleh ubah bergerak balas terangkan keadaan. Itu cara pertama ataupun kita boleh gunakan fakta sains jika tiada corak. Contoh soalan di sini adalah soalan gambar rajah. Dalam soalan ini, kita kenal pasti dulu pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah dimanipulasinya adalah kehadiran air dan udara. Dan pemboleh ubah bergerak balasnya pula adalah keadaan paku. Contoh jawapan, jika ada kehadiran air dan udara. Jika ada kehadiran air dan udara adalah pemboleh ubah dimanipulasi, maka keadaan paku adalah pemboleh ubah bergerak balas. Berkarat kita terangkan keadaan pemboleh ubah bergerak balasnya. Iaitu jawapannya adalah jika ada kehadiran air dan udara, maka keadaan paku berkarat. Sekian sahaja dulu KPS kita untuk menjawab soalan corak yang pertama dan juga soalan kesimpulan, hipotesis dan hubungan antara. Semoga semua dapat memahami cara menjawab soalan corak dan soalan hubungan antara, hipotesis dan kesimpulan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.